A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama lagi pada pagi ini dalam sesi tadabbur harian. InsyaAllah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-318. InsyaAllah muka surat 318 kita akan bersama-sama di surah Toha, insyaAllah, iaitu ayat yang ke-88 sehingga ayat yang ke-98. Ayat 88, 98 daripada surah Toha, insyaAllah muka surat 318. InsyaAllah pada kali ini seperti biasa, insyaAllah kita akan mulakan dengan memohon kepada yang berada bersama dengan kita pada kali ini untuk memberi feedback suara dan juga gambar. Itu yang pertama. Yang keduanya, insyaAllah kepada sesiapa yang bersama dengan kita dalam siri ini dan sesi ini, insyaAllah tak kira lah sama ada mendengar recording ke, mendengar live sekarang ke, untuk membuka mushaf sama-sama, insyaAllah, jika keadaan bersesuaian lah untuk berbuat demikian. Moga-moga kita akan dapat manfaat yang cuba kita berusaha untuk mendapat manfaat yang maksima, insyaAllah, maksima daripada sesi kita pada setiap kali ini. Jadi insyaAllah pagi ini kita akan bercerita tentang, kita akan baca sebenarnya, kita akan baca apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita di dalam muka surat ini, iaitu tentang, kita sekarang telah sampai kepada cerita tentang Samiri, iaitu Samiri ini merupakan, sebagaimana kita ceritakan sebelum daripada ni, Samiri ini adalah dikatakan dia adalah merupakan salah seorang daripada Bani Israel. Tapi ada yang riwayat yang mengatakan bahawa dia adalah merupakan seorang Kibti, iaitu orang Mesir, tetapi mengikut Nabi Musa AS, mengikut ajaran Nabi Musa. Tapi ada yang kata juga dia bukan orang Mesir, dia bukan juga Bani Israel, tapi orang lain daripada itu, tapi dia mengikut Nabi Musa. Dan dikatakan bahawa dia adalah seorang munafik lah. Dia kata kerana dialah yang mengajar kepada Bani Israel ni selepas daripada ni menyembah anak lembu tu. Jadi kita sampai cerita sekarang ialah Allah kita sebutkan bahawa apa yang berlaku, Bani Israel ni bila mereka keluar daripada negeri Mesir, mereka membawa bersama dengan mereka banyak emas-emas. Emas tu merupakan perhiasan-perhiasan yang mereka dikatakan mereka pinjam daripada orang-orang Mesir, untuk konon-kononnya lah, untuk ada perayaan dan sebagainya. Jadi tiba-tiba mereka pun keluar pada pagi itu membawa semua sekali. Jadi Nabi Musa memberitahu kepada mereka bahawa harta-harta ini bukan hak mereka. Jadi sepatutnya mengikut ajaran lah pada masa tu, takkan mereka nak kembalikan, tapi jadi mereka akan dibakar, harta tu akan dibakar patutnya lah kan tetapi apa yang dibuat oleh Samiri ni ketika Nabi Musa tiada. Sekarang Nabi Musa ni telah pergi, iaitu pergi ke Bukit Tur Sinai ataupun Jabal Tul, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran ini. Jadi Nabi Musa pergi seorang saja. Jadi dia tinggalkan kaum Bani Israel itu di satu tempat lah di bawah bukit tu. Jadi pada masa ni lah ini Samiri ni buat perangai. Apa yang dikatakan oleh Samiri kita akan baca, insyaAllah kan. Jadi apa yang dilakukan oleh Samiri kita akan baca dalam ayat yang ke-88 pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa akhraja lahum ajlan jasadan lahu khuwar faqalu hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasiya. Sadaqallahul azim. Tu ayat yang saya bacalah pada pagi ni sebagai mukadimah kita pada pagi ni. Kita akan tengok maksudnya daripada ayat ni ialah, iaitu Bani Israel ni, mereka ni mengikut apa yang dibuat oleh, kerana diminta oleh Samiri. Jadi Samiri ni telah mengeluarkan untuk mereka ni ijlan tu anak lembu, patung anak lembu, jasadan yang berbentuk. Ada yang kata bentuk dia tu taklah macam anak lembu sangat, tapi seolah-olah macam anak lembu. Kemudian jadi ijlan tu ialah anak lembu yang berjasad, yang seketul maknanya. Jadi dikeluarkan daripada mana? Dikeluarkan daripada tempat pembakaran tu. Jadi setelah dicampurkan emas tu banyak-banyak campak situ, kemudian dikeluarkan, Samiri keluarkan daripada situ satu patung anak lembu, macam anak lembu. Jadi lepas tu lahu khuwar, patung anak lembu tu mengeluarkan suara. Jadi suara tu macam mana? Ada setengah riwayat mengatakan bahawa ahli tafsir kata suara tu ialah kerana dipandai design tu Samiri tu menyebabkan angin tu bila masuk tu berbunyi macam bunyi lembu. Patung lembu tu.
Tapi ada yang katakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah memang mengizinkan, iaitu suara tu memang betul-betul jadi macam lembu lah, sebab disihir oleh Samiri tadi tu. Ada pendapat ulama lah kan, jadi bagaimana boleh keluar khuar tu suara lembu lah kan. Lalu faqalu haza ilahukum, lalu berkata, faqalu sini siapa berkata ni, faqalu ni iaitu ramai yang berkata, iaitu pengikut-pengikut kepada Samiri tu. Jadi rupanya Samiri ni ada pengikut-pengikut lah, iaitu orang-orang yang mereka ni seolah menjadi ego lah kan pada masa tu kan, sebab Nabi Musa dah tak ada. Jadi mereka bukan, dikatakan bilangan mereka ialah 70 orang, tapi mereka ni macam power lah kan, dapat mempengaruhi. Jadi mereka berkata, inilah dia, haza ilahukum, inilah Tuhan kamu. Dia kata patuh anak lembu tu, dia kata Tuhan kamu, wa ilahu Musa, dan juga inilah sebenarnya Tuhan Musa. Fanasia, dia kata, tapi fanasia maknanya Musa lupa. Ni ada kata fanasia ni maknanya Musa lupa, sebab tu dia cari Tuhan atas bukit kan. Mana ada, dia katakan inilah Tuhan dia, yang Musa lupa. Ada pendapat juga mengatakan bahawa yang fanasia ni bukannya Musa, tapi fanasia ni ialah merefer kepada Samiri, iaitu Samiri dah lupa ajaran Nabi Musa alaihissalam. Tapi itu pendapat yang kedua lah. Pendapat yang pertama, pendapat yang kuat lagi ialah bahawa mereka mengatakan bahawa Musa yang lupa Tuhan tu. Jadi sebab tu dia pergi cari, sedangkan Tuhan ada di sini. Jadi Allah SWT kemudian berkatalah selepas daripada Tuhan, afala yarawna, mereka ni afala yarawna ni melihat kalau ikutnya, tapi maknanya afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawla. Allah Ta'ala berkatalah kepada mereka ni komen daripada Allah lah, kita katakan Allah Ta'ala berkata kepada mereka, mereka ni tak boleh fikir ke? Afala yarawna, mereka ni tak boleh berfikir ke? Alla yarji'u ilaihim qawla, lembu tu tak boleh nak balas pun percakapan mereka. Yarji'u tu kembali, maknanya lembu tu kalau mereka bercakap apa-apa kepada anak patung tu boleh cakap apa-apa ke? Tak boleh. Ini Allah Ta'ala nak sindir kan sebenarnya kan, dalam masa yang sama, sebab orang Arab Quraisy di zaman Nabi pun mereka tu sembah berhala tu boleh bercakap ke? Jadi berhala tu la yarji'u ilaihim qawla, tak boleh membalas pun kata-kata mereka. Kalau kita bercakap dengan orang kan, malah kita cakap dia boleh balas kan, cakap telefon, cakap apa, cakap betul-betul ke. Ini patung tu macam tu lah, senyap dia kan. Tapi kenapa? Kemudian Allah Ta'ala kata kali, wala yamliku lahum darran wala naf'a, dan patung-patung tu pula tidak memiliki untuk mereka darran, kemudaratan, tak boleh memudarat pada apa pun pada mereka. Kemudian wala naf'a, tak boleh manfaat apa pun patung tu. Sebab tu lah mereka yang buat patung dan menganggap itulah Tuhan tu, macam orang tu memang tak betul-betul lah kan. Sebab apa? Tak boleh beri apa-apa pun. Sebab tu lah kita tak boleh buat patung kan. Allah Ta'ala tu kita memang tak boleh digambarkan, tak boleh apa kan. Jadi kalaulah katalah, sebab ada orang kata bahawa patung tu hanyalah sandaran sama merupakan orang tengah saja. Tak ada orang tengah, tak perlu, kita direct kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala ni, dalam ulama-ulama sebutkan kenapa dia letakkan darran dulu kemudian naf'a. Biasanya naf'an wala darra, disebut sini darran wala naf'a kerana disebut hikmah di sini, kerana biasanya orang ni kalau ada benda-benda dia takut kepada kemudaratan. Jadi sehingga kadang-kadang dia sembah satu benda tu kerana apa? Dia takut kepada benda tu boleh memberi kemudaratan kepada dia. Jadi inilah sebab hikmah dengan kenapa disebutkan darran sebelum daripada naf'a. Kemudian ayat yang ke-89 kita tengok lagi, Allah SWT sebut ayat yang ke-89 minta maaf, ayat yang ke-90, walaqad qala lahum Harun. Jadi Allah Ta'ala sebut sini walaqad qala lahu Harun. Sebenarnya apa yang mereka buat ni ada dalam sebagai contoh ni kan, di dalam Bible ada sebutkan dalam Bible ni, cerita dalam Bible, dalam Israiliyat ni ada cerita. Dia kata apa? Nabi Harun ni bersekongkol sekali dengan menyembah anak lembu tu jahat kan. Yang dalam Bible ni, yang Bible dibuat ni, sebenarnya Nabi Harun alaihissalam memang tak setuju, memang bantah apa yang dibuat oleh Samiri dan juga geruk dia yang kata-kata 70 orang tadi tu. Jadi Allah Ta'ala nak bersihkan Nabi Harun di sini kan. Sebenarnya Allah cerita sini walaqad qala lahum Harun min qablu, sebelum daripada tu, maknanya sebelum daripada Nabi Musa balik ni kan, Harun telah berkata kepada mereka pun, dah cakap dah kepada mereka apa nak, ya kaum, dia kata Nabi Harun, ya kaum, wahai kaumku, innama futintum bih, kamu ni dah kena dicuba teruk dahsyat lah ni dengan patung ni. Patung ni telah menipu kamu dah kan, kamu telah tertipu dengan patung ni. Itu amaran yang dibuat oleh Nabi Harun kepada kaum Bani Israel tu sebelum daripada Nabi Musa balik.
Jadi kemudian dia katakan innama futintum bihi wa inna rabbakumur rahman, dan sesungguhnya Tuhan kamu yang sebenarnya ialah Rahman, bukan patung ni, bukan lembu ni. Kenapalah kamu semua ni? Jadi Nabi Harun pada masa ni dia menggunakan perkataan Ar-Rahman. Dia kata Ar-Rahman. Kenapa dia tak kata Allah sini? Kenapa dia tak kata sesungguhnya Tuhan kamu adalah Allah? Jadi kata ulama tafsir, dia kata Nabi Harun menggunakan perkataan Ar-Rahman sebab nak ungkit balik betapa sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala ni kepada kamu. Tengok kan, Allah Taala selamatkan kamu daripada Firaun. Allah Ta'ala macam ni, Allah Ta'ala macam ni, Allah Ta'ala macam ni. Allah Ta'ala beri rahmat kepada kamu banyak-banyak, tiba-tiba kamu sembah anak lembu. Pelik betul lah kamu ni. Itulah yang Allah Subhanahu, yang apa ni Nabi Harun ungkitkan kepada mereka ni. Kenapa kamu ni kan, innama futintum bi, sesungguh kamu dah diteruk lah ni kan, kena ditipu oleh ni kan, oleh anak lembu, oleh Samiri dan guru-guru ni kan. Wa inna rabbakumur rahman, Tuhan kamu sebenarnya adalah Rahman. Fattabi'uni. Jadi dia kata Nabi Harun kepada mereka, ittabi'un, jangan ikut tu, ikut aku. Apa tu ikut Samiri tu? Kenapa tu ikut Samiri tu? Wa ati'u amri. Kata Nabi Harun, ikut apa yang aku bawa ni. Taat pada aku. Ikut aku dan juga taatlah pada aku. Apa yang aku bawa ni adalah yang benar ni, ikut kebenaran. Mak, kenapa kamu ikut As-Samiri tu? Tu Allah Ta'ala cerita, Allah Ta'ala sebutkan bahawa sebelum kita baca kan, kalau dia ikut ayat ni kan, maknanya sebelum masuk lagi, sebelum balik lagi daripada Nabi Musa tu turun lagi, sebelum Nabi Musa turun kepada berjumpa dengan Bani Israel ni, Nabi Harun tu dah bantah dah lawan dah kan. Tapi cuma Nabi Harun ni dia berbeza, teknik dia berbeza, cara approach dia berbeza dengan Bani Israel ni. Kita akan tengok nanti bahawa Nabi Musa ni dia lain approach dia dengan Bani Israel. Jadi sebab itulah kita tengok ini. Apabila Nabi Harun ni berkata macam tu kepada mereka ni, apa mereka jawab? Mereka kata macam ni. Mereka kata qalu, mereka berkata, ada dekat sini kan, qalu, mereka berkata lan nabraha alaih. Dia kata lan nabraha, lan tu kita sebut selalu kan, lan ni, lan nun, dia ada lam mim, dia ada la, dia ada ma, semua tu makna kalau ikutnya tidak kan. Tapi bila sebut lan nun ni maksudnya tidak selama-lamanya, makna kami tak akan nabrah. Jadi lan nabrah gitu kan. Qalu, mereka berjawab bila Nabi Harun ni nasihat mereka, kata jangan sembah ni kan, jangan dah ikut ni kan. Dia kata lana broha alaihi akifin, kata kami nak selama-lama, kami tak akan tinggalkan. Akifin tu aqafah lah, betul akafah. Akafah ni ertinya ialah apabila kita duduk di satu tempat tu, kita putuskan benda lain, kita nak benda tu saja. Daripada perkataan inilah datanglah makna perkataan iktikaf kan. Iktikaf sebagaimana kita sekarang kan, 10 Ramadan terakhir ni kita digalakkan supaya kita ni beriktikaf di masjid. Jadi iktikaf tu apa? Iaitu kita duduk berada dalam masjid, kita putuskan dengan dunia luar kita kan, kita putuskanlah dengan apalah, tahu bisnes lah, dengan apa kan, kita putus duduk tu sebagaimana yang dibuat oleh Nabi lah, dianjur oleh Nabi kan. Jadi kalau kita boleh lah, kalau kita mampu, kita iktikaf kan. Jadi sebenarnya bukan dalam Ramadan terakhir saja, bila-bila masa saja kalau kita masuk dalam masjid. Sebab tu setengah-setengah masjid dia tulis itu kan, nawaitul i'tikaf, nawaitul, supaya kita ni jangan lupa kan, bila kita masuk dalam masjid tu kita boleh i'tikaf. Dalam rumah kita tak boleh i'tikaf. Sebab apa? Bila dalam masjid ni kan lain lah sikit kan, lain kan, suasana pun lain kan. Sebab itulah kita kata kadang-kadang ada orang ni, kalau ni cakap masjid ni, kalau cakap masjid tu cakap serius lah, maknanya cakap betul lah, tak ada cakap tipu-tipu. Jadi maknanya di sini ialah kita kata, iaitu bila dalam masjid tu boleh i'tikaf. Ulama kata boleh i'tikaf dalam masjid. Dalam surau ada khilaf ulama kan. Begitu juga tahiyatul masjid lah, itu khilaf ulama kan. Tapi dalam masjid pasti, kita boleh i'tikaf, kita boleh tahiyatul masjid dan sebagainya. Jadi perkataan i'tikaf ni maksudnya ialah kita tu memutuskan diri daripada kita duduk menghadap kepada Allah SWT, fokus pada ibadah dan sebagainya, fokus kepada perkara-perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat ini, jadi mereka ni berkata kepada Nabi Harun, bila Nabi Harun tegur mereka kata no, dia kata kami nak juga dengan berhala ni, dengan anak lembu ni kan. Lan nabraha alaihi akifin, dia kata hatta yarji' ilaina Musa. Tengok dia kata kami akan duduk juga menghadap kepada anak lembu ni sampailah ke Nabi Musa tu balik. Hatta, dia kata sehinggalah yarji' ilaina Musa, sehingga balik kepada kami Musa. Jadi kalau ikutlah ni dalam apa ni, ulama-ulama tafsir kata pada masa tu apabila mereka nak sembah anak lembu dah ikut Samiri, jadi bila Nabi Harun ni nasihatkan mereka,
mereka ni terpecahlah kepada tiga grup kan. Pada masa tu ada 3 grup kan, iaitu yang pertama sekali, grup yang pertama sekali yang ikut Nabi Harun, tak ada masalah yang tu kan. Okey, yang keduanya, ada satu grup yang kedua ni, yang ni dikatakan ramai, iaitu grup yang mana tak, kami akan sembah anak lembu ni sehingga tengok nanti apa kata Nabi Musa, tunggu Nabi Musa balik. Nabi Musa pergi 40 hari kan, maknanya dia pergi naik atas bukit tak balik kan, 40 hari. Jadi dalam masa 40 hari macam-macam berlaku. Jadi mereka ni tetap juga sembah anak lembu. Mereka kata kami tengok nanti kalau Musa balik ni apa dia kata, kita tengok, kita akan ikut dia. Ada satu lagi ni memang tak nak lah, memang syirik terus, tak nak lah, Musa ke tak Musa ke dah, ini Musa lupa ni. Ni yang sebagaimana kita baca ayat tadi kan, bahawa Nabi Musa dah lupa, ini lah Tuhan sebenarnya dia cari tu, cari tak jumpa, ni dia Tuhan dia. Jadi ada 3 grup yang pertama yang ikut Nabi Harun, yang keduanya ialah yang kata kami nak sembah anak lembu sehingga Nabi Musa balik dengar dia cakap apa, dan yang ketiga ialah yang syirik terus. Jadi itu daripada ayat yang ke-91 kan. Kita baca sekarang ni ayat 92. Ayat 92. Seterusnya kita sampai ke sini, kisah sekarang ialah sampai Nabi Musa pun balik. Nabi Musa pun turun turun daripada Bukit Tur. Kemudian dia jumpalah Nabi Harun. Nabi Musa telah diberikan, sebagaimana kita baca sebelum daripada ni kan, bahawa Nabi Musa telah diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa ada masalah telah berlaku ni kepada kaum Bani Israel. Sejak kamu tinggalkan dia, maka ada masalah macam-macam. Jadi sekarang ni Nabi Musa pun balik turun, dia berjumpalah dengan Nabi Harun alaihi salam. Kemudian dia berkata, qala ya Harun, kata Nabi Musa berkata, wahai Harun, kata, ma mana'aka iz ra'aitahum dallu. Soalan dia tanya, apa yang menghalang kamu untuk marah mereka, halang mereka, iz ra'aitahum dallu, ketika kamu melihat mereka ni sesat. Memang sesat lah, of course sesat kan, sembah berhala, sembah lembu kan, sembah anak lembu, patung anak lembu yang daripada emas tu. Jadi dia tanya, apa yang kamu tak halang? Jadi tu Nabi Musa mana macam nada tu kan, nada tu nak marah lah ni, marah kepada Nabi Harun ni, apa kamu biar orang macam ni, kenapa kamu tak halang dia? Tu ma mana'aka iz ra'aitahum dallu, ketika kamu melihat mereka ni sesat, apa yang kamu tak halang dia? Alla tattabi'ani, alla tattabi'ani. Jadi dia kata sini, la di sini kata ulama tafsir adalah la zaidah, dipanggil zaidah ni maknanya ialah, kalau ikutnya makna ni dibuang tapi dia takkid, tambah la untuk takkid kan, iaitu maksud dia sini ialah ketika kamu wahai Harun melihat mereka semua sesat, bukan Harun sesat sebagaimana kata Bible tu, tahu, ketika kamu lihat mereka sesat, kenapa kamu tak halang mereka tu? Apa yang menghalang kamu daripada menghalang mereka tu? Gitu kan, alla tattabi'ani. Kemudian dia kata, iaitu yang menghalang kamu untuk ikut aku. Kenapa kamu tak ikut aku? Dia kata tak ikut aku. Ada kata tak ikut sini ialah maknanya ialah ikut cakap aku. Ada yang kata ialah sepatutnya kamu lari lah, sepatutnya pergi jumpa aku. Itu satu pendapat kata. Tapi pendapat yang popular mengatakan ialah, kenapa tak dengar cakap aku? Kan aku dah pesan dah gini-gini kan. Ada dalam ayat yang lain, Nabi Musa telah pesan kepada Nabi Harun, jaga mereka ni gini kan, jangan mereka ni sesat dan sebagainya. Kenapa kamu tak dengar cakap aku? Kemudian afa asaita amri, dia kata, adakah kamu ni asaita amri, kamu dah tak dengar cakap suruhan aku, maknanya kan, aku suruh macam ni. Apa asaita amri, maknanya kamu, kalau ikutnya maksiat tu maknanya melanggar perintah aku, melanggar arahan aku, kata Nabi Musa kepada Nabi Harun. Jadi sekarang ni ayat 94 Jadi pada ketika inilah Nabi Harun alaihi salam pun menjawab balik kepada Nabi Musa alaihi salam. Dia kata apa? Qala ya ibna umma. Ini qala ya ibna umma, ni kata sinilah kata Nabi Harun alaihi salam kepada Nabi Musa, ya ibna umma. Dia sebut sini wahai, tengok cara tulis ni macam ni, tapi kalau ikutnya ya ibna ummi kalau ikutnya, iaitu wahai anak mak aku. Maksudnya anak mak aku maknanya ialah aku kan adik-beradik dengan kau, gitulah. Tapi kenapa disebut mak sini kan? Kata ulama tafsir kata ialah diungkitkan perkataan mak tu sebab nak menunjukkan dekat. Kita kan adik-beradik,
apa kata kalau mak kita ada pada masa ni? Kata maknanya kita duk bergaduh macam ni, macam itulah kan, seolah-olahnya kan. Sebab tu dia ungkitkan kata-kata mak tu, nama mak. Dia tak panggil hey Musa. Kalau panggil hey Musa, kenapa kau buat aku macam ni? Kenapa kau buat pada aku macam ni? Kalau sebut nama Musa tu macam nak bergaduh. Tapi bila sebut nama mak tu maknanya nak sebutkan balik kan. Kita ni adik-beradik. Gitu kan. Jadi dia kata sini, ya bena qala, kata Nabi Harun, ya bena umma, wahai anak mak aku, wahai adik-beradik aku lah kan, la ta'khuz bil ihyati, jangan kamu pegang janggut aku. Jadi dikatakan pada masa tu bahawa Nabi Musa tu dah pegang janggut. Jadi berdasarkan kepada ayat ni kan, kita boleh faham kan bahawa sebenarnya dia pegang dah. Dia katakan dia gunakan tangan kiri, dia pegang janggut Nabi Harun. Ulama-ulama sebut sini bahawa Nabi-Nabi tu ada janggut, gitu kan, dan tak boleh cukur janggut. Jadi dia pegang janggut. Kemudian tu dia pegang pula tu apa tu, wala biroksi, kepala. Jadi katanya dia pegang macam tu, dia pegang rambut ni, dia pegang janggut ni, macam Nabi Musa kan, dia pegang dulu Nabi Harun tu. Nabi Harun kan abang dia kan, jadi dia pegang macam tu kan. Jadi sebab itulah dia tak sebut sini bahawa dia pegang, tapi kata-kata Nabi Harun ni menunjukkan bahawa dia pegang. Allah tak ada cerita kan. Jadi dia pegang, maksud dia pegang ni. Dia pegang ni, maknanya marah tu. Jadi akhirnya kata Nabi Harun kepada Nabi Musa, janganlah kamu Musa, gitulah kan, wahai anak, kita kan adik-beradik, kenapa kau pegang aku macam ni, pegang janggut aku, pegang rambut aku ni kan, sampai ni macam nak marah sangat kan, gitu. Kalau kita pegang baju ni, kenapa kau macam ni, macam tu kan ni, kenapa kau macam tu. Jadi dia kata, aku buat macam ni, kata Nabi Harun, inni khasyitu an takula farraqta baina bani Israel. Kemudian walam tarkub qauli, sebenarnya aku buat macam ni ada sebab. Kata Nabi Harun, aku buat macam ni lah kerana aku takut aku ni memecahkan di antara Bani Israel. Apa maksud memecahkan Bani Israel ini? Kata ulama tafsir macam ni, dia kata Nabi Harun tak tegur dengan keras mereka ni. Sebab apa? Kalau tegur dengan keras akan menyebabkan Bani Israel itu akan berpecah. Dia tak nak berpecah, sebab kalau berpecah ni lah bala dia lagi besar lagi. Jadi tunggu Nabi Musa balik. Sebab tu aku tak buat teruk. Ataupun kata setengah ulama tafsir ni, kalau ikutnya sepatutnya dia akan ambil golongan-golongan yang nak bersama dengan dia ni, akan pergi kepada Nabi Musa. Jadi bila aku buat macam ni, bermakna aku kepecahkan golongan Bani Israel ni. Akan ada yang akan ikut aku, ada akan ada tinggal situ. Jadi aku tak nak kau kata nanti kau balik, kenapa kau pecahkan? Kau pecahkan Bani Israel jadi berpecah-pecah, bubuk-bubuk. Jadi sebab tu aku tak buat dengan keras. Jadi tu satu alasan dia. Yang keduanya, walam yarkub qauli, nanti kan kata pula, katakan kenapa aku tak perhatikan betul-betul apa yang kau cakap. Sebab kan dulu kau cakap, dalam ayat yang lain disebutkan bahawa kau kena duduk sini, kau gini kan. Jadi nanti kau akan kata aku pula, satu kau akan tuduh aku ni pecahkan Bani Israel, yang kedua kau kata aku ni tak dengar cakap kau betul-betul. Walam tarkub qauli, tu ayat 94 ni. Jadi habis sampai ayat 94, masuklah sekarang ni. Okey, habis cerita Nabi Musa dengan Nabi Harun. Habis cerita tu, dia tak tanya. Sekarang dia pergi pula kepada Samiri ni yang buat ni patung-patung ni. Kemudian dia tanya Samiri, qala fama khatbuka ya Samiri, kata Nabi Musa, ni Samiri, kau ni apa cerita? Ma khatbuka ni macam tu lah kan, kau ni apa cerita Samiri? Apa pasal kau ni buat macam ni? Tu katalah, qala fama khatbuka ya Samiri, qala, lalu ni jawapan daripada Samiri kata, basartu bima lam yabsuru bihi, aku nampak apa yang banyak orang lain tak nampak. Apa yang orang lain tak nampak ni kan. Jadi dia cerita lagi, dia kata ni, faqabattu qabdatan min asarir rasul. Kata ulama tafsir, majoriti ulama tafsir kata, iaitu kata dia nampak ni ialah benda yang Bani Israel tak nampak, iaitu apa? Nampak Jibril. Ada kan setengah kata bahawa Jibril ni kan, dia datang di tepi pantai pada masa tu kan. Jadi Jibril, ada yang kata Jibril tu naik kuda. Jadi setiap kali tempat pijak itu nampak, Samiri tu boleh nampak tempat pijak tu. Ada yang kata tu dia akan jadi, dia tumbuh rumput. Jadi oleh kerana tu satu pendapat lah, kata kan. Jadi banyak pendapat cerita macam ni, macam mana dia kata boleh nampak tu kan. Jadi akhirnya dia kata bila tengok tempat tapak kaki Jibril tu, dia akan ambil benda tu. Ada yang kata Jibril pada masa tu menyerupai manusia kan. Jadi dia ambil tu tapak kaki dia simpan tanah tempat pijak
kan. Jadi kemudian kata Samiri cerita ni kan, aku nampak apa yang orang lain tak nampak. Jadi aku ambil tu faqabattu qabdatan min asari rasul, daripada kesan tinggalan tapak kaki tu ar-rasul tu maksud dia ialah Jibril. Ar-rasul tu maknanya Jibril. Jadi ni dia kata qabdatan min asari rasul ni Jibril. Kemudian fanabaztuha, lalu aku campakkan masa nak bakar emas banyak-banyak tu kan, aku campakkan apa yang tanah aku tadi, aku dapat tu, aku simpan tadi tu. Wa kadzalika sawwalat li nafsi, kata Samiri, macam tu lah dia kata, aku rasa macam aku telah, macam dia kata, aku telah tertipulah dengan diriku sendirilah kan. Dia macam mengaku sini kan macam bertaubat, tapi setengah ulama kata tak, dia kata dia bukan bertaubat nak cerita ni. Aku rasa macam itulah, aku telah terdorong buat macam tu kenapa? Kerana aku rasa terpengaruh dengan diriku sendiri, dia kata. Jadi itu satu pendapat lah. Ada pendapat yang lain sikit yang kata bahawa Ar-Rasul ni semua Nabi Musa AS, tapi itu pendapat yang lain lah kan? Kita tak cerita di sini. Yang kita tu ialah bahawa dia tengok orang lain tak nampak, tapi dia nampak, Allah Ta'ala beri nampak, jadi dia ambil tanah tu, jadi dia campak dalam mulut lembu tu berbunyi. Jadi macam mana pula kita kata itu semua kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang Allah Ta'ala nak uji kita kan dengan benda-benda pelik yang berlaku. Jadi kita sekarang pun berlaku kan, kadang-kadang benda-benda pelik tu berlaku, kadang-kadang menyebabkan orang sembah benda-benda pelik pula. Dia tak ingat dah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya ialah ayat 97. Ayat 57 kita tengok, panjang sikit ayat ni. Jadi dia kata qala, lalu berkatalah Nabi Musa kepada Samiri. Apa kata Nabi Musa? Fazhab, keluar kamu, makna lari kamu, jangan duduk bersama dengan Bani Israel ini. Fazhab, keluar kamu. Ini maknanya macam buah negeri lah kata, kau jangan berkawan dengan kami semua lagi. Fazhab fa innalaka fil hayati an taqula la misas. Kamu, dia kata, fa innalaka fil hayati, kamu dalam hidup dunia ni, hukuman daripada Nabi Musa terhadap Samiri, dia kata an taqula la misas, iaitu kamu ni bila berjumpa dengan orang, kamu nak beritahu bahawa la misas tak boleh sentuh tak boleh sentuh. Ada yang kata, riwayat kata bahawa dia naik penyakit kulit ni tak boleh disentuh oleh orang, jangan sentuh. Ada yang kata badan dia ni ada masalah, lalu kalau orang pergi sentuh je badan dia akan jadi demam. Jadi dia akan pesan kepada orang, jangan sentuh aku. Jadi itu balasan dia di atas dunia, yang mana Nabi Musa telah dibuat benda macam tu, dari Nabi Musa suruh halau dia daripada ni, lalu dia terkena fa innalaka fil hayati, dalam hidup dunia ni antakula la misas, kamu tak boleh disentuh, jangan sentuh aku. Wa innalaka mau'idan, dan Allah Ta'ala sebut sini, Nabi Musa berkata lagi kepada Samiri ni, wa innalaka mau'idan, dan bagi kamu ada janji, lan tukhlafah, yang tidak akan ditunaikan, akan ditunaikan maksudnya, yang tidak akan tukhlafah, yang akan terkena kepada kamu, iaitu akhirat di sini. Jadi di dunia kamu kena macam ni, kamu kena dibuat negeri, kamu kena penyakit macam ni, orang tak boleh sentuh kamu. Akhirnya dikatakan bahawa dia mati seorang-seorang gitulah di padang pasir itu. Itu Samiri cerita dia. Dan di akhirat dia tak terlepas, dia akan masuk juga, dan neraka kena azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wanzur ila ilahik, kata Nabi Musa kepada Samiri, lihatlah kepada Tuhan kamu tu, allazi zalta alaihi akifa, yang kamu tu sembah tu. Tuhan lah, maknanya bukan Tuhan betul pun, tapi Tuhan yang kamu kata tu Tuhan lah. Jadi Nabi Musa berkata tu Tuhan kamu ni, tengok wanzur. Depan-depan dia ni, depan Samiri ni, apa yang dibuat oleh Nabi Musa. Nabi Musa kata lanuharriqannah, aku akan bakar dia, kami akan bakar dia. Jadi memang Nabi Musa ambil patung tu, lalu Nabi Musa buka. Kalau kita katakan macam mana bakar emas kan, macam mana boleh hancur? Tak, itu dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala kan. Allah Ta'ala suruh buat macam tu, Nabi Musa buat macam tu. Ada yang kata ditukarkan menjadi anak lembu betul-betul, lalu disembelih, lalu dihancurkan. Jadi ada yang kata emas betul-betul, lalu dihancurkan, jadi dibakar. lanuharriqannah, kami akan bakar Tuhan kamu ni, yang kamu kata dia Tuhan ni. Summa lanansifannah, dan kemudian kami akan leburkan dia, kamu akan jadikan kita kata debu, dan kemudian fil yammi nasfa, kami akan taburkan dalam laut tu. Maknanya sampai habislah, mana langsung tak ada dah. Lanansifannah, kami hancurkan, kami bakar, kami hancurkan jadi debu, kemudian kami taburkan dalam laut tu. Fil yammi tu dalam laut ni. Nasfa, dah tak ada lagi kesan ni.
Jadi itu ayat yang ke-97. Ayat yang ke-98, ayat yang terakhir dalam muka surat ini, kita tengok kan, innama ilahukum. Jadi dia kata Tuhan, Nabi Musa berkata kepada Samiri ni, hai Samiri, Tuhan kamu ni tak ada, aku bakar semua. Tuhan kamu sebenarnya, dia kata innama ilahukum Allah allazi la ilaha illahu. Tuhan sebenarnya ialah Allah, bukan Tuhan tu, bukan lembu tu, kamu yang mengarut, yang tipu Bani Israel tu. Jadi kemudian wasi'a kulla syai'in ilma, dia tahu semua benda, wasi'a, luas ilmu dia, semua benda dia tahu. Itu Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu kamu Samiri, kata Nabi Musa alaihi salam. Jadi tamatlah cerita. Kita kata tamatlah cerita Samiri dengan Nabi Musa tu, ringkasan dia kan. Jadi insya-Allah kan, setakat itulah saja, dan kita pun tamat cerita kan. Kita tengok selepas daripada ni apa lagi cerita yang Allah Taala ceritakan, insya-Allah kita akan sama-sama tengok dalam muka surat 319 insya-Allah. Dalam sesi akan datang, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jangan lupa insya-Allah untuk share link kita ni, sebarkan kepada sahabat-sahabat semua yang lain. Kita semua ada WhatsApp group, kita ada semua Telegram group, kita ada apa-apalah media sosial group. Hantar link kita ni insya-Allah, supaya moga-moga semua orang dapat sedikit daripada apa yang kita ceritakan pada pagi ini tentang kisah Nabi Musa dan juga Samiri dan juga Nabi Harun selepas daripada mereka ni naik, lepas daripada diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada Firaun. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jumpa lagi, kita tangguh dengan sama-sama kita membaca surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.